sepatutnya jadi kita nak mengumpat dia tu, kita ni contoh mengumpat yang haram. Kita ceritakan aib isteri kita pada kawan-kawan kita. Pada kawan-kawan kita, pada grup WhatsApp kita, pada Facebook dan sebagainya, kita ceritakan pasal isteri kita. Yang mana apa tujuan kita mendedahkan aib dia tadi, sedangkan orang-orang yang kita ceritakan tu tidak ada pun kebaikan ataupun tidak ada pun fungsi dalam nak memperbaiki isteri kita. Itu semata-mata mendedahkan aib dia. Hukumnya haram. Nampak tak tu? Tapi kalau nak mengumpat pada tempat yang boleh, yang dibenarkan. Contoh, kita umpat isteri kita pada mak dia, ataupun pada bapak dia, ataupun pada abang dia, ataupun pada seseorang yang mana isteri kita tu segan, ataupun hormat, ataupun takut. Contoh kita cakap dengan mak dia, mak Pulanah ni tiap-tiap kali saya balik dia suruh saya tidur luar. Contohnya kan, saya pergi ngetir je, tapi dia kunci ni pintu, mangga besar kepala lutut tu, tidurlah saya kat luar tu. Mak tolonglah nasihatkan dia. Mengumpat tak tu? Mengumpat. Jadi kita cakap dengan mak dia tadi supaya apa? Mak dia memberi nasihat. Itu hukumnya harus. Itu tidak haram. Begitulah juga isteri dia nak mengumpat suami dia. Contoh, dia cerita dengan kawan-kawan, kau nak tahu laki aku tu gaji 40,000 sehari. Lepas tu dia bagi nafkah RM50 aja sebulan. Kita cerita dengan kawan-kawan kita, makna kita mendedahkan aib suami kita. Apa tujuan kita cakap dengan kawan-kawan kita, sedangkan kawan-kawan kita tak boleh pun nak memperbaiki kelakuan suami kita. Maka boleh isteri tadi nak mengumpat. Contohnya mana? Dia mengumpat pada Tok Qadhi. Dia telefon pejabat agama, ataupun dia pergi jumpa imam ke. Dia cerita dengan mam, saya nak bagi tahulah suami saya ni begini. Jadi nak minta lah tu imam panggil lah suami saya, jumpa suami saya, bagi nasihat lah. Sebab tak padan lah dengan nafkah saya macam ni kan. Boleh tak saya nak ambil duit di diam-diam bahagian untuk saya ni belanja, contoh. Itu namanya mengumpat. Tapi apabila mengumpat tadi di tempat yang dibenarkan, maka hukumnya harus tidak berdosa. Jadi dalam Islam ni sebenarnya ada macam-macam. Ada tempat boleh mengumpat, ada tempat boleh berdengki, tapi pastikan kita tahu di mana tempatnya. Kalau tak, nanti kan dapat dosa kering jadi. Nanti kan dapat dosa kering. Ataupun kita mengumpat sipolan. Jangan pergi menuntut ilmu dengan sipolan bin sipolan, kerana pahaman yang dibawa itu adalah pahaman yang menyeleweng daripada 4 mazhab. Fahaman yang dibawa itu menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi jangan mengaji, jangan dengar, jangan klik, jangan share, jangan like, jangan hadir di dalam majlis sipolan bin sipolan. Apa tujuannya tu? Nak menjaga masyarakat daripada terpedaya dengan pahaman yang sesat. Nampak tak? Jadi hukumnya harus. Tapi bagi orang yang tak faham, dia akan mengatakan, tu dengki lah tu, kan? Dia kata dengki lah tu, duk cerita pasal orang tu. Walhal dia tak faham apa dengki yang diharuskan, apa mengumpat yang diharuskan. Nampak? Bila kita tak tahu, kita tak faham, jadi fitnah pada diri kita sendiri. Padahal benda tu tak menjadi kesalahan dalam beragama. Nampak tak? Tu bahaya jahil tu. Bahaya jahil tu akan merosakkan diri kita sendiri. Baik. Yang kedua, jahat sangka. Jahat sangka. Tengok Dak Azim tak datang-datang, usrah kita jahat sangka. Kita apa budak ni? Walhal dia mengaji kat sana, contoh. Jadi dah dapat dosa kering kita. Tak pasal-pasal dapat dosa kering kita. Tu namanya berjahat sangka. Walhal kita tak nampak pun apa yang dia buat depan mata kita. Tu, dan satu lagi, bercanding. Bukan bersanding. Bersanding lain. Bercanding ni maknanya kepercayaan khurafat. Bila kita nak pergi ride, tengok biawak melintah depan rumah kita, kita jadi ride. Cakap dengan geng kita, minta maaf lah, cancel ride. Sebab apa? Tadi biawak melintah tadi. Tu sui dia tu. Itu namanya percayaan khurafat. Hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Nak pergi TD dah bayar dah. Nak pakai full suit saja rumah, sampai kat bawah tu babi melintah contohnya. Telefon cancel, jual slot. Kalau bini melintas, bini pokok tekan.
Dia kata, cancel, jual slot ni sebab apa? Ni sui ni kan, kalau aku pergi track ni mesti overshoot ni kan ni. Sebab tadi babi melintas, itu petanda sui. Dah, itu namanya kurapan. Tak, pergi je, pergi sah. Kerana yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu adalah Allah, bukan babi tu. Babi punya babi. Bukan biawak tu, faham? Hati-hati, itu kepercayaan dulu-dulu. Itu kepercayaan orang dulu. Orang dulu-dulu dia jauh daripada ilmu. Nak pergi kencing, minta izin dengan nenek. Tak jawapan. Off. Biasa kencing kat pokok minta dengan nenek kan? Tuman mah. Tengok 10 tahun. Nenek tumpang kencing. Nenek mana? Bila masa kami. Nenek tumpang kencing. Nenek cucu tumpang kencing. Ini dia antara kepahaman khurafat ni. Makna kita meyakini, mempercayai hantu, setan, iblis, bunian dan sebagainya boleh mendatangkan mudarat. Bukankah dalam Islam dah diajar doa? Bacalah doa. Nak semayang pula lah. Nak kencing pagar pokok ke, nak kencing tepi pantai ke, nak kencing atas motor ke, ikutlah. Tapi baca doa dia. A'udzubillahi min hamazati syayatin contohnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa-doa nak minta berlindung daripada kejahatan syaitan, iblis dan sebagainya. Jangan minta berlindungan nenek. Kan nenek tu datang sekodeng kita. Kan dia minat kan kita baru tahu. Tak nak tidur kita, Maman. Betul kata cicak tu. Jadi jangan. Itu kepercayaan orang dulu-dulu. Bacalah doa kat pokok pun. Dah tak tahan. Tak boleh tahan kencing, mudarat. Pergilah tepi highway ke, mana ke tengah mancing ke kan. Takkan nak pergi mancing bawa tandas boleh bergerak tu pula. Satu kerja pula. Kencinglah ke mana-mana. Tapi minta berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setidak-tidaknya ni jangan minta nenek tumpang kencing nenek. Kan nenek tu jawab, kencinglah cuha. Rabu kencing dia. Baik. Okey, baik. Yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya hilang. Ini cara nak mengubati penyakit dengki yang ada dalam diri kita. Makna jangan ikutkan bisikan hati tu. Contoh macam abang Titi, kita dengki dengan dia tak ada menyalahgunakan motor dia. Tiba-tiba kita kata, aku nak pergi buka lah dia punya skru dia, nut brake dia longgarkan sikit. Makna bisikan hati tadi tu, itu nak mengajak kita supaya makna lawankan bisikan tu. Jangan iakan, jangan turutkan. Sebab bisikan tu akan datang kerana itu dugaan daripada makna godaan daripada syaitan supaya kita bersifat dengki. Makna jangan ikutkan, jangan turutkan. Tadi disuruh longgarkan kan, kita pergi ketatkan skru tu. Baru pergi ketat kena ketuk. Makna lawankan. Kalau terdetik dalam hati nak mendoakan musibah, mudah-mudahan budak ni kan overshoot lah. Jangan. Doakan mudah-mudahan dia selamat. Itu contoh makna melawan bisikan tadi. Kalau kita mengikutkan bisikan tadi, maka terkenalah kita penyakit dia. Jadi bisikan tu dia akan datang sebab kita manusia. Dia akan datang. Cuma bagi orang yang ada ilmu, dia boleh tepis benda tu. Bagi orang yang tak ada ilmu, dia tak faham, dia akan terima benda tu. Kalau hatinya kata doakan musibah, dia akan doakan musibah. Doakan supaya orang tu bankrupt, dia akan doakan bankrupt. Sebab dia tak ada ilmu. Tapi kalau dia ada ilmu, dia tahu cara nak menyelamatkan diri daripada terpedaya dengan penyakit dengki yang dibisikkan dalam hati. Baik, kemudian itu yang dimaksudkan tadi. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang menyebabkan dia oleh agama, dan suka engkau akan hilang nikmat yang menyebabkan dia oleh tabiat, nescaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Makna apabila kita melawankan tadi kehendak bisikan tadi itu, selamatlah kita daripada dosa dan selamatlah kita daripada dosa dan kan malam kan dia datang lagi bisikan tu, tolak lagi. Sebab dia akan datang berkali-kali. Hari ni dia tak boleh hasut kita, besok dia hasut lagi, besok dia tak boleh, lusa dia datang lagi. Dia akan sentiasa, selagi tak mati, selagi itulah akan datang benda tu. Tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat, kerana tiada kuasa engkau atasnya. Makna kita nak ubah tabiat tadi tu. Tabiat timbul dalam hati macam-macam tadi tu. Contohnya tabiat dah jadi tabiat suka berjahat sangka. Benda tu memang payah nak buang. Sebab benda bila sebut tabiat, makna satu kelakuan yang Allah Ta'ala dah jadikan sama dengan kita. Nak buang tak boleh, payah nak buang tabiat tu. Yang boleh lawan.
Yang boleh lah lawan. Macam tabiat marah kan. Marah tu tabiat kita. Nak buang marah tak boleh. Yang disuruh mengawal marah tu, supaya marah tu diletakkan pada tempat yang disuruh oleh Allah. Jangan digunakan marah pada tempat yang tak disuruh oleh Allah. Marah tu memang sifat kita, tak boleh buang. Cuma dijaga, diajarkan marah tadi. Sebut dalam kitab sana, dia kata marah ni seperti anjing perburuan. Makna anjing perburuan kan dia garang. Kalau kita tak ajar dia akan gigit sesiapa pun. Dengan kita pun dia gigit juga silap. Tapi bila kita ajar anjing tadi tu, dia akan tahu mana tempat dia nak gigit, mana tempat dia tak gigit. Itu ibaratnya marah tu. Nak buang tak boleh. Andai kata kita boleh makan satu jenis pil, bila telan pil tu hilang marah terus. Tak ada marah langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tabarakallah. Ikan ni apa? Ikan kerapu ke apa ni bang? Kerapu masak asap bukan? InsyaAllah tabarakallah. Toke kolam Syawal. Jadi dia datang ni, saya nak promote lah. Jadi boleh datang mancing ni kat kolam mana bang? Kolam Syawal Paya Datuk. Kolam Syawal Paya Datuk. Kolam Syawal Paya Datuk. Jadi dia sibuk-sibuk. Tak kepala panas. Astagfirullahalazim. Jadi dia sibuk-sibuk dengan kolam pun dapat ditinggalkan kolam. Alhamdulillah, taufik daripada Allah. Taufik daripada Allah. Dia punya mentor, dia punya apa kalau motor ada bang, siapa tu? Mentor, menti. Abang punya anak apa? Menti. Tu jadi apa? Duta Duta. Duta kolam pun datang hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia duta pun datang. Mancing-mancing pun duta pancing pun sanggup tinggalkan. Alhamdulillah, taufik daripada Allah. Baik. Ikan habis tu. Baik, jadi marah tadi tak wajib buang. Andai kata kita makan pil marah tadi tu, pil tadi hilang marah kita, hukumnya haram. Wajib mendatangkan balik marah tu. Kerana apa? Kerana marah ini Allah jadikan dalam diri kita sebagai alat untuk digunakan mencegah perkara maksiat. Nak mencegah perkara maksiat kena ada marah. Nampak tak tu? Jadi andai kata kita boleh buangkan marah tu, wajib didatangkan semua. Wajib didatangkan semua. Wajib didatangkan marah. Jangan buang, tak boleh buang. Sebab marah tu alat. Contoh, isteri kita, anak-anak kita buat benda-benda yang tak sepatutnya, kena marah, nampak tu? Jadi kalau tak ada marah, kita akan diamkan. Jadi marah tu adalah alat untuk digunakan kepada tempat-tempat yang tertentu. Contohnya nak mencegah perkara maksiat, nak mengajak benda-benda baik, nak melawan orang-orang kafir yang merosakkan agama Islam, mesti kena ada marah. Orang buat main-main dengan agama, mesti kena marah. Kafe Murabi dengan kafe apa lagi? Bukan Murabi, Kafe Harbi. Dengan satu kafe Zimmi. boleh Ustaz? Kafir zimmi adalah kafir yang menghormati agama Islam. Dia tidak memusuhi agama Islam, dia tidak mencela agama Islam, dia mentaati segala makna suruhan pemerintah yang Islam. Dia tak melawan. Maknanya dia mengikut. Dia kafir, dia tak beriman pada Allah, dia tak beriman pada Rasul, tapi dia menghormati Al-Quran, dia tak mencela Al-Quran, dia tak mencela orang Islam, dia tak buat khianat pada orang Islam. Itu namanya kafir zimmi. Contoh di zaman Nabi SAW ada kafir zimmi di bawah pemerintahan Rasulullah SAW. Contohnya bapa saudara Nabi sendiri, dia tak beriman dengan Allah, dia tak beriman dengan Rasul, tapi dia menghormati Rasul. Bahkan dia menolong perjuangan Nabi SAW. Ada orang-orang kafir harbi nak bunuh Nabi, dia tolong suruhkan. Dia marah bila orang nak buat khianat dengan Rasulullah, orang kafir harbi nak membunuh Nabi dan macam-macam, dia marah. Dia menjadi benteng bagi Nabi SAW, tapi dia tak beriman. Nampak tak? Itu contoh kafir zimmi. Kafir zimmi yang duduk di bawah pemerintahan Islam, wajib dijaga segala hak-hak dia. Mesti kena jaga. Kita tak boleh buat khianat kepada dia. Kita tak boleh usik dia, tak boleh usik harta benda dia. Sebab dia kafir yang menghormati pemerintah Islam. Dia tak merosakkan agama Islam, dia tak khianat pada agama Islam. Jadi ada pun yang mengkhianati hukum Islam, makna mencela Islam, memperlekeh-lekehkan Islam, mempermain-mainkan agama Islam, memusuhi agama Islam, itu kafir harbi. Baik. Kemudian
Katanya musannif lagi, akan tabiat kerana tiada kuasa engkau atasnya. Mana nak buang tabiat tak boleh. Maka padanya kebanyakan kelakuan kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia, melainkan mereka yang putus penilikannya daripada makhluk. Makna orang yang betul-betul hatinya hebat, makna boleh lah nak meninggalkan tabiat. Tapi kalau macam kita ni, orang awam ni, memang tak boleh. Cuma nak kawal aja dah. Kawal aja. Kawal aja. Nak buang tak boleh sebab hati kita tak kuat seperti mana para nabi, para rasul, aulia ilahi solihin tu kita tak kuat. Sebab mereka tu jenis apa? Mengambil dunia sekadar keperluan nak buat ibadat sahaja. Kita ni ambil keperluan sambil nak berseronok. Dia orang tak. Dia orang bersifat zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud ni mengambil sesuatu nikmat untuk menolong ibadat je. Qadar tu je. Dia tak berlebih. Nampak? Kalau pakaian, dia ambil pakaian sekadar nak menutup aurat saja. Dia tidak berseronok dengan pakaian. Kalau kenderaan, dia ambil kenderaan untuk nak menolong ibadat je. Dia tak berseronok dengan kenderaan. Kita ni nak berseronok, sambil-sambil lah nak tolong buat ibadat pun ya, sambil-sambil nak serok. Walhal Honda Cup pun boleh lepas kan Syah Alam tu. Tapi kalau kuliah Zuhur, sebelum subuh kena jalan lah. Maknanya boleh. Tapi oleh kerana kita ni sambil-sambil nak berseronok, tu yang kadang-kadang dengan sebab nak berseronok tu kita jadi payahlah pula. Makna masa kita nak melayankan seronok tadi, sampai masa kita tu dah jadi sedikit. Contoh, kalau nak ikutkan sederhana dah boleh kan. Bila hidup sederhana, belanja ni pun sederhana. Bila belanja sederhana, makna masa untuk mencari rezeki yang sederhana ni tak perlu banyak, betul? Tapi bila kita pilih seronok, nak bermewah-mewah, contoh nakkan kemegahan, dah tentulah modalnya banyak. Bila modalnya banyak, usaha nak mendapatkan modal tadi pun mestilah memakan masa yang banyak. Bila dah makan masa banyak, di situlah nanti sedikit ruang untuk ilmu dan ibadat. Sebab tu Nabi mengingatkan, Nabi tak melarang, Nabi mengingatkan. Nabi kata sayugianya jangan berlebih-lebih. Sayugia ni makna sepatutnya, sebaik-baiknya jangan berlebih-lebih. Adakah Nabi mengharamkan sikap berlebih-lebih? Nabi tak mengharamkan, Nabi mengingatkan. Kerana apa? Dalam nak berlebih-lebih tu nanti takut-takut kita terlepas benda yang wajib. Nabi tak larang, pakailah. Kalau dengan kemewahan tadi tak mengabaikan ilmu dan amal, silakan, tak ada masalah. Yang risaunya dengan kelebihan tadi kita jadi terleka sehingga meninggalkan ilmu dan amal. Di situlah tempat dicela oleh Allah. Tapi maka tengoklah, tiliklah kemampuan masing-masing. Kalau kita duduk dalam keadaan bermewah-mewah, kita masih lagi dapat menuntut ilmu, memperbaiki amal ibadat, beribadat, buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, maka harta benda dan kekayaan, pangkat, jawatan yang kita ada tadi tidak sekali-kali dicela oleh Allah. Allah tak cela pun. Duduklah dalam keadaan begitu. Yang Allah cela bila kita ada segala kemewahan dan keselesaan tadi, kita meninggalkan amal. Itu yang Allah benci tu. Situlah tempat kecelaan Allah. Baik. Katanya musannif lagi, bahkan mengetahui ia dengan yakin bahawasanya yang empunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka ataupun adalah ia isi syurga. Ni. Mana orang yang memiliki nikmat tadi tu tak sunyi daripada dia menjadi ahli neraka ataupun ahli syurga. Samalah macam kita pun. Kita pun tak tahu lagi yang kita buat ni tadi tu, amal yang kita buat ni diterima ataupun tidak oleh Allah. Sebab tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jangan terlalu berseronok dengan nikmat yang Allah bagi. Contoh nikmat yang paling besar adalah nikmat agama Islam, nikmat iman, nikmat Islam. Kata Imam Ghazali, jangan terlalu berseronok dengan nikmat agama Islam tu. Sebab apa? Kerana kalau kita terlalu berseronok dengan nikmat agama Islam tu, kita jadi tidak berhati-hati. Kita jadi terlupa, alah aku dah orang Islam. Aku dah orang Islam. Makna kita tak akan mengambil berat tentang agama Islam sebab kita berasa kita dah Islam. Jadi kita kurang menjaga, kurang prihatin. Sebab kita dah, alah aku orang Islam. Walhal nikmat agama Islam tu boleh hilang. Ada orang yang lahirnya Islam, matinya kafir, na'udzubillah min zalik. Ada yang orangnya lahirnya kafir tapi matinya
Islam. Jadi dengan sebab itulah, contoh macam kita lah orang Melayu kan, bahasa Malaysia alah bahasa Malaysia, maka kita pun lalai, kita takkan study orang putih cakap. Jadi tak study, tak ambil tuition dan macam, sebab alah aku orang Melayu. Tapi bila peperiksaan terlongkok, bahasa Melayu terlongkok. Bila peperiksaan bahasa Melayu terlongkok kita, sebab yang bangsa lain pula dapat markah terbaik dalam bahasa Malaysia. Sebab apa? Dia prihatin, dia ambil berat, dia study dan sebagainya. Tapi kita kita Melayu, jadi fail. Itulah contoh nak bagi faham tadi. Jadi bila kita berseronok dengan nikmat Islam, nikmat iman, kita tak ambil peduli, tak mustahil kita akan gagal juga. Na'udzubillah tadi. Sebab tu kita kena ambil berat. Jangan terlalu berseronok. Maknanya kena ada rasa bimbang. Dalam hati kena ada rasa bimbang, takut-takut ada kesalahan, takut-takut ada kecuaian, kelekaan yang menyebabkan nanti kita nikmat iman dan Islam tu ditarik oleh Allah. Sebab tak mustahil. Banyak dah berlaku. Orang yang Islam matinya kafir, orang yang kafir akhirnya masuk Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan terlalu seronok. Begitulah juga dengan nikmat taufik ni. Kita hadir dalam majlis ilmu ni sebab taufik daripada Allah. Jangan berseronok dengan nikmat taufik ni. Sebab Allah Ta'ala boleh pandingkan daripada rajin mengaji jadi pemalas. Sebab tu kalau kita ingat macam tu, insya-Allah kita tak akan ada takabur. Sebab kita tahu aku ni dapat datang hari ni pun semata-mata taufik daripada Allah. Sebab apa aku nak sombongan orang? Yang orang jadi lihat insya-Allah 4 tahun tak sampai-sampai tu, sebabnya dia tak dapat taufik lagi. Kan? Dia tak jumpa taufik dia. Dia cuma jumpa kawan dia Muhammad Taufik. Kan? Jadi jangan sombonglah dengan nikmat taufik tu, sebab tak mustahil besok Allah Ta'ala tarik nikmat taufik bagi kepada orang lain. Daripada kita sekuat-kuat buat ibadat, jadi orang yang paling malah dalam negara sekali. Contoh. Rehat. Belum rehat lagi Zim. Relax dulu. Tengok ada lalu bang. Okey, lagi. Dan jika ada ia isi syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga. Kalau kita ni andai kata Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga, ketahuilah tak padan dengan nikmat syukur, tak padan dengan nikmat taufik yang kita buat. Nikmat taufik kita buat amal ibadat, tak padan pun dengan nikmat syurga yang Allah bagi. Kerana itulah kita ni dimasukkan dalam syurga semata-mata limpah rahmat kasih sayang Allah. Bukan dengan sebab amal kita. Sebab amal kita ni kalau nak dinisbahkan dengan syurga, tak padan sekali-kali nak masuk. Diceritakan dalam kitab sana, ada seorang hamba hidupnya 200 tahun. Dalam 200 tahun tadi, dia duduk sebuah pulau. Allah Ta'ala memberi taufik kepada dia beramal pagi, petang, siang dan malam. Siangnya berpuasa, malamnya beribadat. Umurnya 200 tahun, tak buat maksiat. Baik, jadi sampai satu ketika di hari kiamat nanti, Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam syurga dengan rahmat Allah. Bila dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk syurga dengan rahmat Allah, dia tak mahu. Dia kata, ya Allah, kenapa aku nak masuk syurga dengan rahmat-Mu? Bukankah aku dah berpenat lelah buat amal ibadat selama 200 tahun, tidak buat maksiat, 200 tahun buat amal semata-mata dengan mentaatimu, tiba-tiba nak masukkan aku dalam syurga kerana rahmat Engkau, bukan dengan sebab amal aku. Maknanya dia tak nak masuk. Dia tak setuju dia tu dimasukkan oleh Allah dalam syurga dengan sebab rahmat Allah. Dia tak nak. Dia nak dimasukkan dalam syurga kerana amal dia. Lalu Allah Ta'ala menceritakan kepada dia, kalau nak pendek ceritanya lah, kalau nak dibandingkan nisbah amal ibadat yang dibuat selama 200 tahun tanpa buat maksiat pagi, petang, siang dan malam, itu baru menyamai dengan nilai Allah Ta'ala memberi nikmat melihat sebelah biji mata. Nikmat melihat sebelah biji mata ni kalau nak dibandingkan baru makna dengan amal 200 tahun. Umur kita tak sampai 200 tahun. Umur kita 60 tahun. Pada ghalib lah umatnya Nabi Muhammad SAW umurnya 63 tahun. Kalau macam mana yang tadi tu 200 tahun pun tak padan, kita 68 tahun kan, berapa tahun campur dengan maksiat macam-macam lagi, adakah layak kita nak masuk syurga dengan amal? Jawabnya tidak. Sebab tu masuk syurga tu semata-mata rahmat belas kasih Allah.
Dah tu kalau dah masuk syurga dengan rahmat Allah, sebab apa nak kena buat amal? Sebab Allah suruh. Sebab Allah suruh ibadat. Tanda kita mentaati, tanda kita mempercayai yang Allah tu Tuhan, kita hamba, kita makhluk. Jadi kenalah buat sebagai tanda keimanan, sebagai tanda kepercayaan, buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Tu tanda keimanan. Tapi ingat, masuk syurga bukan dengan sebab amal tu. Masuk syurga bukan dengan sebab amal. Masuk syurga semata-mata rahmat Allah. Jadi jangan kita berbangga-bangga dengan amal ibadat kita. Sebab tak mustahil daripada orang yang kuat buat ibadat, dia boleh bertukar jadi ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat hari ni, tak mustahil besok dia jadi sebaik-baik orang di sisi Allah. Nampak tak? Jadi berhati-hati. Jangan berseronok dengan nikmat. Aku orang baik, aku ni gaji sembahyang, gaji nak usrah, gaji mengaji, gaji mengajar. Ni semua ni tak boleh pakai ni, semua ni orang ni. Jangan. Sebab nanti kita akan diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Sebab kita akan diuji dengan apa yang kita cakap. Kalau kita takabur dengan taat kita, satu hari Allah Ta'ala akan uji sehingga akan terlucut taat kita. Tu tujuan Allah Ta'ala nak menegur. Dah mana dulu kesombongan kau? Kau kata kau buat ibadat. Mengapa hari ni duduk dalam maksiat? Itu teguran daripada Allah lah tu. Contoh kita mengaku perasaan baik-baik, tiba-tiba jatuh dalam maksiat. Itu sebenarnya teguran daripada Allah. Yang sebelum ni kau perasan kau baik, kau alim, kau soleh, mengapa jatuh dalam maksiat? Itu makna teguran daripada Allah, supaya kita beristighfar, supaya kita merendahkan diri dengan Allah. Supaya jangan sombongan orang lain. Baik. Dan nisbah antara seronok makan tak mengajak. Mana boleh jadi. Sudah juga. Nanti tu tak kira. Patut seronok angguk-angguk, rupa angguk makan buah. Mana? Angguk makan buah rupanya. Mana? Makanlah sambil-sambil. Ni sahabat kita jauh-jauh ni. Makan. Kuih ada. Pegang. Siakap 3 rasa pun ada. Orang makan. Kerapu. Baik. Dan jika ada ia ahli syurga, tiada ada nisbah antaranya dan antara nikmat syurga itu. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah. Hamba bagi Allah. Yang taat pun hamba Allah, yang maksiat pun hamba Allah juga. Dan Allah Ta'ala itu kekasihnya, maka kasih ia akan mereka itu, kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya, dan kasih ia bahawa nyata berkah nikmat kekasihnya atas sekalian hambanya Allah. Jadi